Warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sentiasa sihat walafiat. Hari ini macam-macam cerita kita dengar, saudara. Agak menarik, ada yang suka, ada yang duka dan sebagainya. Tapi saya tetaplah berdoa supaya anda semua sentiasa sihat. Itu yang paling penting, saudara. Dalam hidup kita ni, saudara, apa yang kita harapkan hanyalah ketenangan dan kehidupan yang sentiasa bahagia untuk seluruh family. Saya tetap sentiasa mendoakan anda. Ya, saudara, jangan lupa, hari ini hari Selasa, tanggal 30 Januari dan kita menanti tinggal lagi 42 hari. 42 hari lagi kita akan bertemu dengan Fajar Sinar Ramadan. Apa khabar Mak Su? Datuk Seri Johan, Aizat, saudara. Itu juga dengan Kamarul Putrajaya, ya, Fauzal Zeli, Saudara Abdul Hamid dari Kuantan, selamat petang. Raja Kamal, Raja Bazian, doa saya agar aku sihat ku ya. Dalam hidup kita ini macam-macam perjalanan. Baik, saudara, seperti biasa saya harus menyantuni anda saat ini tanggal 30 Januari, hari Selasa, 42 hari menjelang Ramadan. Saudara, kita di dunia ini umpama layang-layang yang di langit. Umpamakanlah hidup kita ini seperti layang-layang nun di angkasa lepas. Takdirnya kita terbang tinggi ataupun rendah, jauh ataupun dekat. Hanyalah di lembayung iradahnya kita terbang selagi angin dibekalkan, selagi kertas tidak koyak, selagi rangka kita masih teguh, rangka layang itu, saudara, wow, yang dibuat daripada buluh, teguh. Tapi bila tali terputus, maka turunlah kita dengan redanya. Kita tidak berhak untuk terus terbang sekiranya maut sudah menjemput untuk pulang. Ingat tu, saudara, hidup kita ini bagai layang-layang yang terbang tinggi di angkasa. Kertasnya patah, bingkainya, maka akhirnya kita turunlah ke bumi dan begitulah kehidupan kita. Cuaca panas ya aku. Begitu keadaannya, Saudara Ilyas Muhammad, Saudara Chris Melayu. Dia tanya, betul ke bosku bebas? Ini macam-macam cerita kita dengar. Sabarlah dulu, sabar. Kita sama berdoa. Saudara Puan Nuria Altrian Nazir, Hajah Comel-Comel, Puan Muhammad. Saya mendapat perkabaran yang positif, tetapi selagi tidak ada kenyataan resmi daripada Kementerian Dalam Negeri, daripada Majlis Pengampunan, selagi itu jangan sesiapa membuat cerita, saudara, sebab hari ini sibuk juga macam utusan menyiarkan berita bosku dibebaskan. Jadi belum ada pengesahan rasmi. Sabar, saudara, apa-apa pun. Puan Selamat Yusof, cuaca di Kampung Getam, Kuala Pinah, panas, bawa lonting-lonting. Saya juga memang panas tadi, saudara, tapi tak tahu, tapi tiba-tiba mendung sudah berlalu. Saudara Tok Mi, saudara Chris Melayu, dia tanya, betul ke bosku bebas? Sabarlah. Selamat petang, saudara Ramli, Karim dari Keluang Johor. Saudara, sedikit laporan tentang laporan banjir. Saya difahamkan bahawa satu pusat pemindahan sementara terakhir yang menempatkan sekitar 29 mangsa banjir daripada 9 keluarga di Kota Tinggi Johor telah ditutup. Manakala jumlah mangsa di Terengganu dan Pahang nampaknya masih belum berubah lagi. Menurut laporan terkini dari Pusat Kawalan Bencana Negara NADMA, jumlah mangsa di Terengganu kekal 473 orang daripada 157 keluarga yang masih berlindung di dua pusat pemindahan sementara, iaitu di Dungun, dan keadaan yang sama turut dicatat di Pahang yang masih menempatkan 22 orang daripada 5 keluarga di sebuah PPS di Rompin, Pahang, saudara. Keadaan banjir di Dungun nampaknya semakin pulih. Mudah-mudahan petang ni pulih gamaknya lah, saudara. Dengan jumlah mangsa kini menurun kepada 473 orang dan yang telah dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Kesemua mangsa yang telah dipindahkan ke dua PPS yang masih dibuka di daerah berkenaan, itu di Dungun, saudara.
Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri dalam satu kenyataan memaklumkan Dungun merupakan satu-satunya daerah di negeri Terengganu yang masih terjejas kesan daripada banjir. Menurut kenyataan itu, 2 PPS saudara yang dibuka di Dungun ialah Dewan Serbaguna Kampung Syukur dan Dewan Orang Ramai Kampung Pasir Raja. Seramai 226 daripada 61 keluarga sudah pun dipindahkan ke Dewan Serbaguna Kampung Syukur. Selain itu, seramai 247 mangsa daripada 96 keluarga ditempatkan di PPS yang diaktifkan iaitu di Dewan Orang Ramai Kampung Pasir Raja. Bagaimanapun saudara, cuaca dan kabarnya, cuaca hujan masih melanda di beberapa daerah yang terlibat dengan bencana banjir. Hujan masih ada lagi, itu yang kita seriau tu. Berdoalah agar kawasan lain dah panas dah. Cuma di Dungun tu masih lagi ada hujan. Tinjauan di stesen telemetri Jabatan Pengairan dan Saliran mendapati paras air di beberapa sungai di Johor, Kedah, Pahang, Perlis, Sabah dan Terengganu masih berada pada tahap bahaya. Iaitu Sungai Johor di Kota Tinggi, Sungai Kedah di Kota Star, Sungai Rompin dan juga Sungai Pahang di Bera, serta Kamora Highland dan Rompin. Sungai Arau di Perlis, Sungai Kinabatangan di Sabah dan Sungai Dungun serta Sungai Terengganu di Hulu Terengganu. Jadi dua sungai ini masih lagi berada pada paras bahaya. Kalau hujan berterusan, maka pasti banjir itu akan melanda. Apa khabar cucu Mak Lampir? Saya Canci, Roha. Rosini Kurungut, apa khabar orang Sarawak? Saya sihat, anda bagaimana? Baik Medan. Nak umum yang baik-baik pun susah. Bab pencen laju je dia. Baik, siapa? Ini bukan kuasa kita. Biarlah jawatan kuasa, pengurusi jawatan kuasa, pengampunan yang mengumumkan. Sabar. Abdul Malik bertanya apa berita bosku. Wawarkanlah. Kalau saya dapat berita, pasti saya akan wawarkan. Saudara saya Wahab, dia kata di Tanjung Piai, Alhamdulillah dah mula panas. Kak Khatijah, Waalaikumsalam. Petang ini memang cari live saya. Terima kasih. Itu keadaannya. Dan hari ini kita sambung lagi. Kita masih lagi menyambung kisah dari penjara. Kalau benar Datuk Najib dibebaskan, mungkin kalau ada kesempatan nanti saya akan berusaha bertemu dengan beliau untuk berbincang dan berbicara. Mungkin kita banyak nak tahu juga pengalaman-pengalaman sepanjang beliau berada, dah lebih setahun lah saya. Jadi untuk itu kita sambung bicara kita dan catatan almarhum Datuk Harun Idris yang tertulis daripada bukunya dari penjara. Jangan lupa saudara, tak banyak lagi, tinggal beberapa naskah saja. Hubungi Al-Azhar di talian 011 330 41241 bagi mereka yang mahu menatap, yang memiliki buku yang mencatatkan sejarah Datuk Harun, itu diary dari penjara. Jangan lupa saudara. Catatannya bermula 1 Jun. 1 Jun 1979, saudara. Hari jadi Hani, Lim pembantu di klinik dipindahkan ke bilik lamanya. Dia merupakan pekerja yang baik. Kalangan banduan merasakan bertugas di klinik dianggap istimewa. Dalam penjara tu ada klinik. Dan siapa yang dapat bertugas di klinik dirasakan ada kelebihannya. Kerana di sini kami dapat menggunakan bilik air dan katilnya agak empuk. Kerana sebab itu ramai yang mengharapkan untuk ditugaskan di klinik dalam penjara. Tanggal 3 Jun, menurut catatan Datuk Harun, berbual panjang dengan Akau dan Pritam Singh. Menurut Akau, dia dijatuhkan hukuman mati tetapi mendapat pengampunan dari Sultan Johor dan diganti dengan penjara seumur hidup. Dia dipenjarakan sejak 1964. Itu semasa konfrontasi antara Malaysia dan Indonesia. Dan dia pernah ditempatkan di penjara Pulau Pinang, Johor, Singapura dan kini di penjara Pudu. Dia bijak mentafsir politik. Akau turut mengucapkan tahniah kemungkinan saya akan dibebaskan dan minta saya membantu rakannya yang akan dibebaskan 5 bulan lagi setelah dipenjarakan sejak berusia 34 tahun. Kini menjangkau usia 40 tahun, jadi 6 tahun. Kita pembebasan dari penjara ni kadang-kadang dapat benar atau tak benar, tapi bagi Datuk Harun begitulah. Ramai orang mengatakan dia akan dibebaskan. Itu pada bulan Jun 1979. Pada 4 Jun, Lan itu catatannya, itu Lan itu anak sulung Datuk Harun.
Lan, Fahmi, Zaini dan Rashid. Rashid inilah bekas penjaga gol memberitahu desas-desus pembebasan saya tersebar begitu luas. Malah ada yang percaya saya sudah pun pulang ke rumah. Ada pula menyatakan saya akan dibebaskan malam ini. Ramai menanti di luar penjara. Tertik juga di hati ini untuk percaya. Namun saya berserah segala-galanya atas kehendak ilahi dan tidak terlalu berharap. Itu catatan Datuk Arul. Jadi petang ini, hari ini masih lagi orang mengatakan Datuk Najib akan bebaskan. Apakah keadaan yang sama? Wallahu a'lam bissawab saya. 5 Jun 1979, jam 9 pagi, Cik Hamzah mengantar saya ke pejabat penjara. Dalam perjalanan, saya masih tidak yakin saya akan dibebaskan kerana khawatir saya akan dikecewakan. Ternyata tiada pembebasan. Sebaliknya, saya diminta menulis semula surat rayuan bukan dialamatkan kepada Dulia Maulid Tuan Agong. Semua ini katanya sekadar helah untuk memuaskan hati Husin on dengan keegoannya. Menurutnya, petisian saya mesti melalui saluran yang betul, bukan ikut pintu belakang istana. Saya menghubungi Mama untuk membawa salinan surat rayuan yang lalu dan Cik Hamzah membantu menggunakan mesin type-nya serta meminta laporan perubatan. Hari ini Dr. Siva berada di India. Mama amat kecewa, begitu juga saya. Hingga akhirnya, kata-kata bebas tak bebas juga saya. 6 Jun 1979, Hari Kebeteraan Duli Yang Mulia Tuan Agong. Kami diberi sekeping kek untuk minum pagi dan makan tengah hari nasi minyak. Jadi kalau pada hari Duli hari jadi Duli Yang Mulia Tuan Agong, banduan diberi sekeping kek makan pagi dan juga makan nasi minyak. Harapan untuk bebas sekian pudar. Pada 7 Jun pagi ini, banduan lelaki India nombor 37379 yang akan dibebaskan datang meminta sokongan untuk bekerja di sebuah ladang getah di Semenyih kerana ramai mengatakan saya mempunyai saham di ladang tersebut. Latif juga memberitahu dia pernah mendengarnya. Begitulah saudara. Datuk Arun ni diberitakan konon punya hartanah, estate. Sebenarnya tak ada pun. Sebab itu sebelum mereka dibebaskan, dia jumpa Datuk Arun, konon-konon nak minta kerja. Tanggal 10 Jun, saya baca yang penting-penting saya, tapi ada hari-hari dia catat. Yang penting-penting saja saya pick up supaya mempercepatkan pembacaan saya supaya tidak boring saudara. Pada 10 Jun hari Ahad, Ramalingga membawa tiket perlawanan separuh akhir Piala Malaysia untuk diagihkan kepada pegawai penjara. Selangor bertemu Sabah. Saya mengikuti perlawanan tersebut melalui siaran radio. Selangor menang 5-1. Artinya walaupun beliau berada di penjara, pegawai FAM, pegawai FAS, Pasaran Bola Sepak Selangor masih lagi menghormati Datuk Arun. Sebab itu mereka akan memberi sejumlah tiket untuk masuk ke stadium secara percuma. Jadi tiket-tiket itu diagihkan di kalangan warden-warden yang menjaga keselamatan di penjara. 11 Jun terdapat kejadian sumbang muharam lelaki dan lelaki dalam bilik tahanan di klinik dengan jerit pekik dan suasana bising sepanjang malam. Getihnya berlaku sumbang muharam. Dalam penjara juga secara ternyata ada kejadian-kejadian yang sebegitu. Maka berpestalah banduan-banduan lelaki bujang. Jika ada banduan yang masuk tu yang lembut-lembut, agak comel sikit, maka mereka jadi mangsa. Dan tempatnya adalah di klinik. Itu catatan Datuk Arun. Sebab dia kata terdapat kejadian sumbang muharam lelaki dan lelaki. 13 Jun, hari Rabu, Dr. Siva pulang dari India dan menyiapkan laporan perubatan untuk dihantar bersama petisyen pengampunan. Baduan Mak Yusuf Abdullah, nombor 1014, itu mualaf keturunan Bengali, minta saya membantunya dalam menghadapi tuduhan memiliki senjata api. Apalah yang dapat saya lakukan? Artinya walaupun berada di penjara, pengaruh Datuk Arun masih ada lagi di kalangan banduan. Mereka yakin Datuk Arun boleh membantu mereka untuk mendapat kebebasan. Sedangkan Datuk Arun tak ada kebebasan lagi. Pada 15 Jun, 14 Jun sudah seminggu Mama tidak datang. Mungkin dia masih marah, menghabiskan masa dengan melukis dan solat hajat bagi menenangkan fikiran. Antara kegiatan Datuk Arun sewaktu berada di penjara, rupanya dia minat melukis. Dia melukis macam-macam lukisan, gambar potret.
Itulah yang dapat dilakukan sebagai banduan menanti hari demi hari di bilik penjara yang begitu menyeksakan batin kehidupannya. 15 Jun, kesemua pemain Selangor termasuk Mokhtar Dahari, Dollah Ali, Armogam dan yang lain serta jurulatih Kuai Lam datang. Saya memberi kata-kata perangsang untuk mereka bermain sebaik mungkin. Ramai warden dan pegawai penjara meminta tiket untuk menonton peluang akhir Piala Malaysia malam esok. Begitulah saudara, pemain-pemain bola sepak Selangor amat menyanjung dan menghormati. Besok nak lawan petang akhir pun mereka bertemu dengan Datuk Arun dan mendapat kata-kata perangsang. Saya bagi saya amat menghormatilah Datuk Arun ni. Begitulah dia menjiwai dunia bola sepak, dunia sukan. Bila Selangor nak masuk pertandingan akhir, akhirnya keesokannya pada hari Sabtu 16 Jun, ternyata perlawanan antara Selangor memperoleh kemenangan. Selangor menang 2-0. 17 Jun, saya menulis surat kepada Hani menjelaskan hubungan dingin saya dan Mama, isterinya. Artinya Datuk Arun pun ada juga berkecil hati, hubungan yang dingin. Maklum sajalah, bila dah masuk dalam penjara ni, macam-macam orang ujian. Orang mengadu domba, mengata itu dan ini, menjadikan isteri pun kadang-kadang bergaduh. Sedangkan suami dah berada, terlantar di penjara. Pada 19 Jun, Mama akhirnya muncul dengan wajah muram dan berkata dia hanya menjalankan tugas sebagai seorang isteri serta menuduh saya berkahwin lain. Astaghfirullahalazim. Mereka mengadu domba. Rumah tangga Datuk Arun pun diganggu, digugat dengan menebarkan fitnah. 29 Jun, Lan tu anaknya lah Datuk Mazlan. Choi, Neng, Mek, Auzi dan Marini menziarahi saya hari ini. Agak lama juga tidak bertemu Mek. Di saat begini saya terfikir, kenapakah family saya masih gagal disatukan sebagai sebuah keluarga bahagia? Agak sedih catatan Datuk Arun. 21 Jun, Shanmugam Nathan. Shan datang melawat kami sering bermain bola satu ketika dahulu. Awal pagi tadi, Cik Hamzah bertanya tentang laporan akhbar The Star yang menyiarkan permintaan saya supaya pemain Selangor segera kembali menjalani latihan. Dia ingin tahu apakah saya ada menulis barang kenyataan atau surat keluar dari penjara. Dan akhirnya dia berpuas hati setelah diberitahu mesej tersebut disampaikan melalui perbualan saya dengan Saleh. Kertas putih Bank Rakyat dibentangkan hari ini. Artinya sebagai seorang banduan, dia tidak boleh menghantar surat ataupun buat kenyataan. Kalau itu dilakukan, maka pastilah pihak penjara akan menyiasat. Itu keadaannya. Pada 20 Jun, saya amat kecewa membaca kertas putih Bank Rakyat yang disiarkan dalam akhbar hari ini. Tiada langsung menyebut kejayaan dalam pengurusan. Sebaliknya, saya dituduh menyalahgunakan kuasa. Nama Lan dan ibunya turut dikaitkan dengan satu pinjaman yang sudah dilangsaikan hutangnya. Diorang korek punya korek, rupanya baru ibu Datuk Mazlan, isteri Datuk Arun lah, pernah membuat pinjaman. Tetapi hutang itu telah pun dilangsaikan. Pun disebut dalam ini kertas putih Bank Rakyat. Agak mengecewakan beliau. Pada esoknya 23 Jun hari Sabtu, Lan datang menjelaskan keadaan sebenar. Rupanya saudara, apabila Datuk Mazlan Harun, waktu itu Datuk Mazlan juga adalah sebahagian daripada kaki tangan di Bank Rakyat. Ibunya ada buat pinjaman dan diluluskan, bukan dia yang meluluskan. Itu jawatan kuasa pinjaman. Pun dituduh dan mereka mahu memerangkap Datuk Arun sebenarnya. Benci sangat mereka terhadap Datuk Arun. Bagaimanapun, Datuk Arun berpesan pada Datuk Mazlan, dia kata, you have to be very careful. Kalau you yang salah, maka perlulah memikul tanggungjawab. Itu keadaannya. Ini Bank Rakyat ni secara tak habis-habis. Kemudian pada 25 Jun, masih belum ada tanda-tanda Mama akan datang. Parlimen membahaskan kes Bank Rakyat. Selain beberapa orang ahli parlimen dari PAS dan Barisan Nasional mengambil bahagian, tiada seorang pun menyebut nama saya. Walaupun Sharif Ahmad itu Menteri Penerangan menyatakan laporan kertas putih itu adalah benar. Tidak ada yang benar melainkan benar belaka. Bagi saya, yang ada kebenarannya ia dipalsukan serta fakta diselewengkan.
Kesian saudara. Dalam penjara dia menatap laporan kertas putih, benda diselewengkan. Pada 26 Jun, hari Selasa, hari yang sungguh ceria, bagai embun digilap sinar mentari pagi. Mama akhirnya datang sambil menguntungkan senyuman bersama Dolah dan Hani. Mereka merasa hairan bagaimana saya boleh bertahan untuk tinggal sebumbung dan sebilik dengan AMB yang merupakan punca kepada masalah yang sedang saya hadapi. Walaupun ada benarnya saya merasa tidak selesa berada bersama mereka, tapi bagi saya, biarlah Allah saja yang membalasnya. Jadi kumpulan yang meluluskan dalam Biar Rakyat juga ada yang dituduh dan dijatuhkan penjara. Sebab itu bila mereka datang, kawan-kawan Datuk Mazlan Harun, isteri Datuk Harun sendiri datang, dia kata dia hairan. Bagaimana Datuk Harun boleh tidur ataupun duduk sebilik ataupun dalam satu sel bersama pengkhianat-pengkhianat sebut. Tapi bagi Datuk Harun, dia kata biarlah semua itu Allah yang menentukan. Mulanya hati beliau, saudara. 20 Jun, sesuatu yang tak wajar berlaku hari ini. Deraman nombor 10835, Muhammad Zain 1836 dan adik awang 1837 dipindahkan dari penjara Kuantan. Ketiga-tiga mereka dijatuhkan hukuman sebat 6 rotan dan penjara 4 tahun. 3 tahun, 3 tahun tiap seorang. Sepatutnya mereka dibebaskan setelah ditolak 1/3 jumlah hukuman pada 2/3/79. Tapi disebabkan hukuman sebatan rotan masih tidak jalankan, maka mereka dipindahkan untuk tujuan sebut. Saya memberitahu penguasa Yusof Mbi, tindakan penjara ke atas mereka adalah salah dan bertentangan dengan sistem perundangan, walaupun hukuman sebat belum terlaksana. Pada 30 Jun, saudara, mengakhiri bulan Jun, catatan Datuk Harun ditulis itu, Mama dan Fifi datang. Disusuli oleh Raja, Yaakob dan pengurus pasukan Thailand, Parasit. Saudara, Datuk Harun ni kawan dia bukan hanya dari pemain, pengurus pasukan bola dalam dan luar negeri, saudara. Apabila pengurus pasukan Thailand, Parasit, hadir bersama isterinya membawa lempuk durian. Mama membeli beberapa biji durian untuk kami makan bersama. Lewat malam, Bapa Zul menghantar pulut dan santan durian. Sesungguhnya, bukan hadiah atau makanan yang kami harapkan dari setiap kehadiran, tapi ingatan tulus ikhlas di saat kami menghadapi ujian getir amat dihargai. Itulah saudara catatan dari penjara yang ditulis oleh Datuk Harun dengan tangannya sendiri. Sedih, memang sedih menatapnya. Besok kita sambung lagi apa pula yang akan dicatatkan oleh Datuk Harun untuk sepanjang bulan Julai. Jangan lupa saudara, Diary dari Penjara. Ini buku yang dicatatkan oleh Datuk Harun setiap hari. Untuk anda mendapatkan buku ini, jangan lupa untuk menghubungi Al-Azhar di talian 011-330-4124. Banyak catatannya. Saudara, sebelum saya masuk bab jeritan batinku, semalam ada berita yang agak menarik bagaimana seorang lelaki dibelasah oleh sekumpulan individu kerana dipercayai mahu melarikan kekasihnya yang juga isteri orang. Astagfirullahalazim. Masih ada lagi rupanya hubungan terlarang. Isteri orang pun yang kamu cari buat apa? Menurut Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Assistant Commissioner Muhammad Azam Ismail, siasatan awal mendapati mangsa telah bertemu dengan rakannya di kedai makan bagi membincangkan mengenai hubungan terlarang itu kira-kira jam 10 pagi. Bagaimanapun secara tiba-tiba mangsa dipukul oleh seorang lelaki sehingga mengakibatkan hidungnya berdarah sebelum dibawa ke sebuah pondok. Di lokasi berkenaan, mangsa kemudiannya dibelasah bersama beberapa individu lain sehingga tidak sedarkan diri dan dihantar ke Hospital Selayang. Menurut Muhammad Azam, siasatan awal mendapati punca kejadian disebabkan suspek tidak puas hati dan marah terhadap mangsa kerana ingin melarikan isterinya. Itulah keadaannya. Beberapa orang wanita turut ditahan. Pihak polis juga turut merampas 6 telefon bagi membantu siasatan yang menunjukkan mendapati salah seorang suspek mempunyai 9 rekod lampau dan 1 rekod masih dikendaki. Mangsa yang kena belasah itu berusia 24 tahun. Dan kau anak muda, buat apa cari bini orang? Itu kataannya. Aduh, dunia sekarang ni saudara masih lagi. Hanan Nur, tunggu keputusan lembaga pengampunan.
Mungkinlah hari Isnin programnya. Selamat petang ya Puan Sharifah Hafifah. Waalaikumsalam. Salam Muhammad Azmi Ali. Jangan lupa saudara like, share dan subscribe. Sekarang ni Kazani hadapilah sendiri. Macam Datuk Najib tidak minta tolong kawan. Lawan tetap lawan. Catatan Bawa Azmi dia kata macam cerita pendekar bujang lapuk lah. Bawa lari Rusia Timah. Kau nampak hidung aku mancung tak? Aduhai. Itu cerita yang saya petik semalam. Bagaimana kalutnya budaya kita. Ya, walaupun sekarang ni menggoda isteri orang tu dah tidak lagi menjadikan kesalahan, tetapi masih ada lagi. Bagi saya lah, kenapa diganggu isteri orang? Biarlah dia hidup keluarga dia. Kalau kamu bercinta pun banyak nak dara bersepah yang kau cari bini orang. Buat apa? Baik saudara, hari ini jeritan batinku kisah Cik Limah. Nama samaran saudara. Saya berusia 20 tahun dan mempunyai seorang anak perempuan. Masalah rumah tangga saya ini adalah bagaimana sejak berkahwin, saya berkahwin pada usia 17 tahun dan sekarang perkahwinan kami mencecah 5 tahun. Dan suami saya semasa berkahwin awal tidak mempunyai pendapatan tetap. Hidup kami bukanlah senang, kata Cik Limah kita ya. Kereta tak ada, rumah tak ada, motor pun tak ada. Dan suami saya hanya bekerja makan gaji di sebuah restoran dengan pendapatan sekitar 900 sebulan. Jadi hutang keliling pinggang, sampai tak ada duit lah untuk kadang-kadang nak beli telur untuk makan pun tak ada. Ada kalanya dia terpaksa lah pergi ke tepi-tepi parit, kutip kangkung hanya untuk jadikan sayur makan bagi sebuah keluarga. Dia, anaknya seorang dan suaminya. Bagaimanapun, selepas dia melahirkan anak, alhamdulillah rezeki suami makin bertambah dan terus bertambah. Mungkin katanya itulah yang dikatakan rezeki anak. Suami dapat kerja dengan gaji 3,000 sebulan. Suami saya memang baik dan bertanggungjawab. Dia tidak pernah mengabaikan tanggungjawabnya. Dulu saya adalah sebagai suri rumah penuh masa. Namun sekarang ini suami saya telah pun mampu untuk membuka sebuah restoran. Malahan boleh pula beli emas, beli hadiah pada dia. Alhamdulillah rezeki. Apabila pada awal tahun 2018 suaminya telah memulakan perniagaan, mula kecil-kecilan tapi akhirnya ada 4 restoran. Orang pun heran macam mana suami dia boleh memiliki 4 buah restoran dan rezeki mereka bertambah, dapat beli rumah, dapat beli kereta, begitu keadaannya. Dalam saat dia memperolehi sedikit kesenangan, tiba-tiba satu malam, kata Cik Limah ni, dia kata tiba-tiba pada satu malam, suami datang sebelum tidur minta izin daripada saya. Saya kata untuk apa? Dia kata untuk mendirikan rumah tangga kedua. Itulah orang lelaki katanya. Pantang ada duit lebih sikit, dah mula nak berpoligami. Sepanjang malam saya tidak dapat tidur dan mengalirkan air mata. Air mata sajalah sebagai teman tidur saya sepanjang malam, memikirkan apakah untuk nasib keluarga saya. Saya masih punya anak seorang dan saya masih muda. Kenapakah isteri saya sanggup melakukan begitu? Dari penjelasannya, dia kata suaminya jatuh cinta dengan seorang wanita yang bekerja di restorannya. Dan masalahnya, wanita tersebut adalah seorang janda. Aduhai, kesiannya Kak Limah kita ni. Suaminya pula terpikat pada seorang janda. Apakah yang harus saya lakukan? Saya tidak mahu engkar atas kehendak suami. Saya tidak boleh menunjukkan sifat cemburu saya. Maklum sajalah sebagai isteri kita kena redha dengan ketentuan ilahi. Akhirnya, kata Cik Limah, keesokan paginya, sewaktu minum pagi bersama-sama, saya menyatakan pada suami, saya redha lah untuk suami saya berkahwin seorang lagi. Walaupun hati saya membengkak, Tuhan saja yang tahu. Keredaan itu disambut dengan senyuman oleh suami saya. Namun, saya meletakkan syarat.
Saya katakan pada suami saya, abang boleh kahwin lagi. Tapi mesti dengan 2 lagi. Artinya mesti kahwin serentak lah. Abang tak boleh kahwin dengan janda tu seorang saja. Kena cari seorang gadis yang lain untuk kahwin serentak. Itu syarat saya. Kalau abang tak boleh kahwin dua serentak, dia kata dia tak mengizinkan. Jadi suami dia kata tak apalah, dia kata dia biasa, dia pergi kerja balik seperti biasa dan dia menanti di rumah. Hari demi hari, masuklah seminggu katanya. Selepas seminggu suami saya kata, kalau itu keadaannya, siapakah gadis itu? Kenalkanlah pada saya. Sebab suami dia mengharapkan isteri Encik Limah ni mengenalkan calon untuk isteri ketiga pada suami dia. So kata Limah, dia kata, abang cari sendirilah. Bagaimanapun katanya, janda yang bekerja di restoran dia tu nak jumpa. Saya pun berjumpa, tak ada masalah, kata Kak Limah kita ni. Setelah dalam pertemuan itu, wanita tersebut bertanya, apakah saya benar-benar mengizinkan suami saya berkahwin lagi untuk berpoligami? Saya jawab dengan penuh keikhlasan, saya redha, tak ada masalah. Asalkan syarat saya, suami saya itu mestilah berkahwin serentak dengan satu orang wanita lain. Kalau tak boleh pun serentak, dia kata dalam tempoh seminggu, suami saya mesti mendirikan rumah tangga seorang lagi. Jadi bersatu, biarlah bertiga katanya. Mendengar kenyataan itu, saya melihat wajah wanita tersebut berang, dia marah. Dia kata, kenapa kakak nak buat begitu? Sepatutnya kakak menahan. Biarlah dia kahwin dua saja. Dia kata, kalau saya boleh mengizinkan suami saya berkahwin dengan anda juga harus mengizinkan calon suami anda berkahwin seorang lagi. Barulah fair and square. Akhirnya dengan membentak, wanita itu terus meninggalkan pertemuan kami. Suami saya pulang ke rumah, bertanya kenapa saya lakukan tindakan tersebut. Tapi bagaimanapun, katanya akhirnya suaminya tidak jadilah berkahwin seorang lagi. Malah wanita tersebut juga mengambil keputusan berhenti kerja dari restoran tersebut. Alhamdulillah, kami masih hidup bahagia. Cuma ingin bertanya pada teman-teman, apakah tindakan saya itu betul ataupun salah? Namrong, rasanya macam tiada harapan. Ya, Puan Nursiah Yatim malam ni ada live, insya-Allah. Jadi kata saudara JZ Impiana, syok juga topik hari ni. Suami minta izin daripada isteri dia nak kahwin. Dia kata okey, tak ada masalah. Tapi letak syarat, abang kena kahwin dengan 2 orang gadis atau 2 wanita. Kalau boleh kahwin 2 wanita serentak, saya izinkan. Ini bagi saya. Itu betul tu. Macam mana? Pada puas kebijaksanaan seorang isteri yang menyelesaikan masalah, yang tidak menyakiti hati semua orang. Yang sakit hati ialah calon yang nak berkahwin itulah. Akhirnya dia pun berhenti, dia pun sedar dirilah. Kalau isteri tua boleh redha untuk dimadukan, kamu yang kata-kata jadi isteri nombor 2 pun tak reda dimadukan, buat apa? Artinya itu bukan menjamin kebahagiaan pada suaminya. Bijak tindakan itu. Saya menghormati, ini adalah cara yang terbaik. Jadi jangan risau. Apa yang anda lakukan bismillah, itulah yang terbaik dan tak salah. Hiduplah, bahagialah dengan suami anda. Hari ini ada anak seorang. Ingat, rezeki bertambah. Orang lelaki ni begitulah. Pantang duit lebih. Tak ada fikir lain. Bukan untuk membahagiakan keluarga. Fikir nak cari seorang demi seorang. Akhirnya, merana balik. Jadi, tindakan itu amat bijak yang dilakukan oleh Puan. Inilah saya mengharapkan ini juga dapat dijadikan sebagai panduan lah. Surah Ahmad Sani dia kata memang bijak. Terbijak dan bagi saya pun tak terfikir. Bila Puan Milah ni mengatakan bahawa diletakkan syarat, abang nak kahwin boleh. Tapi nak kahwin yang kali kedua ini mesti 2 serentak. Saya rasa mana orang boleh terima begitu. Jadi tak jadilah. Jadi syaratnya tak mahal, tak usah. Sepatutnya menyenangkan hati suami. Namrong dia kata Cik Limah punya ilmu mantik yang tinggi, mengukir sesapra.
Bagus itu memang tinggilah. Cik Limah kita ni punya ilmu mantik. Tak payah nak cari bomoh, tak payah buat guna-guna. Letak syarat itu saja. Nak kahwin lagi boleh, tapi bukan seorang, dua. Saya izinkan abang kahwin dua. Nak puas-puas sangat kan? Nak pikul sangat beban. Silakanlah. Jadi kata Kak Khatijah, itulah namanya reverse psychology. Pada puan-puan yang berkesempatan mendengar live saya petang ini, saya rasa ini antara ilmu yang terbaik sebalik menyertakan dalam deritan batinku. Saya besok apa cerita lagi besok? Besok ada cerita lagi menarik ni rasanya. Oh, duhai. Kisah ni sepanjang anak di penjara, akulah yang menjara kehidupan mereka. Oh, kita tunggu besok saya. Dan tentang apa kehidupan, apa sejauh mana Datuk Najib dibebas atau tidak, jadi petang ni saya tunggulah. Kalau ada sesuatu yang boleh saya nyatakan, kita jumpa malam nanti saya. Tapi malam ni saya memang panas. Jangan marahkan saya sebab malam ini saya akan membicarakan dengan tajuk yang agak panas. Tajuknya, apabila harta rakyat dijarah itu dirampok, disakau. Kita jumpa malam nanti jam 9.30 malam. Wabillahi taufiq wal hidayah.